Hai students, so ini ialah AdMaths fungsi. Ini dalam KSSM dan juga KBSM bab 1, okey. So student teacher tanya tentang modulus dalam fungsi. So kalau kita dapat soalan macam ni dan dia minta nilai-nilai X dalam keadaan fx sama dengan 5. Okey, so tuliskan dulu fx sama dengan 5. Gantikan fx tersebut kepada modulus x tolak 3 sama dengan 5. So, bukakan modulus, kita kena buka jadi tambah tolak 5. So, teacher pecahkan kat situ. Buat 11 very senang. So, x sama dengan 5 tambah 3 dan x sama dengan negatif 5 tambah 3. Maka kita dapat x sama dengan 8 dan x sama dengan negatif 2. Selesai. Okay, so inilah markah dia. Good luck. Bye. Hi student, so teacher just nak beritahu kamu untuk fungsi yang teacher ajar tadi. Basically teacher sekarang ni tengah mengajar pelajar SBP, pelajar sekolah asrama yang Form 4 2021. So tapi dia pelajar asrama so kalau kamu nak join sila maklumkan pada cikgu dan kamu boleh join. Okay, so good luck. Bye. Nombor 9? Nombor 9 yang B. B Oh, okay. So, memandangkan ni cikgu terus pergi kepada apa tu? Cikgu tunjuk je untuk semua supaya kamu nampak markah dia. So, nombor 9 tu dia kata Allah. Okay. So nombor 9 tu dia kata Gx ialah 3x tolak 1. Okay. Dan dia suruh cari G2. So cikgu rasa kamu dah tahu benda tu dan P tu mungkin ada masalah. Yang mana dia kata G inverse ataupun G songsang, P ialah 11. Okay, so ni soalan aras sederhana. Bukan soalan aras tinggi soalan aras sederhana. So what if kamu dapat soalan macam ni? So kita buat cara yang biasa punya. So G2 gantikan X kepada 2. Lepas tu kita dapatkan jawapan 6 tolak 1, 5. Siap. Seterusnya kamu dapat yang soalan B ni. Okay. So kita kena inversekan dulu. So bila inversekan dulu macam tadi sebelum ni cikgu ajar, jadikan. So jadikan Y sama dengan 3X tolak 1. Okay. So Y sama dengan 3X tolak 1, maka kamu tahu yang bahawa kita boleh jadikan X tu single pula. So Y negatif 1 bawa sana jadi positif 1. 3 ni bawa sana jadi bahagi. So cikgu tukar tempat So X sama dengan Y tambah 1 per 3. Okay. So lepas kita dah buat benda ni, jangan lupa declare G inverse. Cikgu nak letak X dahulu supaya kamu nampak, okay, tukar dulu kepada X. X tambah 1 per 3. Kali ni kamu nampak, okay, saya nak P. Okay, tukarkan X tu kepada P. So nampak je X, gantikan kepada P. So P tambah 1 per 3. Dia kata G songsang P ialah 11, gantikan benda ni kepada 11. Okey, memandangkan ruang tak banyak, cikgu terus congak 3 darab dengan 11 ialah 33. 1 bawa sana jadi tolak. So 33 tolak 1, maka P sama dengan 32. Siap. Nampak tak? Okey, ada apa-apa yang kamu tak faham? So yes, cikgu tak rafikan soalan dia. Okay, naik sikit level. So sebelum ni kita dah buat aras rendah. Sekarang kita naik pula aras sederhana. Okay, lepas ni kamu akan jumpa soalan aras tinggi. So how exactly kita upgrade soalan tu? Yes, macam ni cara dia. Kita tak pakai X, kita pakai P, kita pakai huruf dan kita pakai nombor untuk upgrade soalan tu. Okay, ada lagi tak soalan yang kamu ada problem? Kalau tak, cikgu boleh pergi terus kepada
Soalan Cik Hussein ni boleh tak masalah kan? Nombor 10. Nombor apa lagi? Nombor 12B. Nombor 12B. So kalau kamu perasan, yang kamu tak boleh jawab ialah soalan yang aras tinggi. Aras sederhana dengan aras rendah boleh jawab. So HG, ni aras sederhana, boleh jawab pula. Okay. So macam mana kita dapat soalan macam ni? Ni soalan aras tinggi. Okay. Yang mana kita gunakan konsep kubahan ataupun gabungan dan kita bagi soalan tu berkaitan. Okay, so jangan terkejut, soalan macam ni kita boleh bagi dalam exam. Okay, so cikgu akan ajar step by step, satu persatu daripada awal tu supaya kamu nampak. And then daripada situ cikgu akan tunjuk pemarkahan So kat situ markah dia 12 So tengok markah 12. So dia kata GX sama dengan 2X tolak 3. Dia juga kata HX sama dengan 4X. Dia suruh cari HG, dan dia juga suruh cari nilai untuk X jika HGX ialah sama dengan 1/2 GX. Okay, so markah dia 2 So jom kita pergi kat sini. Alright. So, step by step macam biasa. So, again, sebelum ni cikgu ajar, buat kurungan. So, HGX sama dengan H, gantikan G kita kepada 2X tolak 3. Okay, so bila kita dah dapat benda tu, sekarang kita boleh masukkan dalam H. Bila nampak H saja, buat kurungan bila nampak X. So apa nak isi dalam kurungan tu? Ambil yang atas. So 2X tolak 3. Buka kurungan. 8X tolak 12. Maka HGX ialah 8X tolak 12. Now seterusnya, lepas kita faham benda ni, sekarang kita ada persamaan macam ni. So kita gantikan So HGX ialah 8X tolak 12. So 8X tolak 12 sama dengan setengah GX. So GX ni pun ada persamaan dia juga, iaitu 2X tolak 3. Kalau kamu perasan, cikgu menggantikan dia. Okay, so cikgu menggantikan. Okay, dah faham dah nampak dah. Okay, so sekarang cikgu bukakan kurungan tersebut. Kamu nak buka kat sini boleh, kamu nak buka sini pun boleh. Cikgu nak memudahkan diri cikgu, cikgu nak darab ke sana. Okay, cikgu tak nak pecahan, tak best. So 2 darab 8, 16X. 2 darab 12, 24. Yang ni satu darab tak ada benda, 2X tolak 3. Okay, step yang seterusnya, kumpulkan X kat belah kiri. So ni kat belah kiri, yang ni kat belah kanan. So 16X tolak 2X. Kalau kamu rasa kamu boleh congak laju, silakan. Kalau tak boleh, buat macam cikgu. So kita boleh selesaikan. 16 tolak 2, 14X. Negatif 3 tambah 24, 21. X sama dengan 21 bahagi 4. Tekan kalkulator kalau tak yakin. 14, sorry. So, dia ialah 1.5. Tak suka perpuluhan, kamu boleh bagi pecahan kalau kamu nak, iaitu 3/2. Tak kisah. Okay, jangan risau pasal pecahan ataupun perpuluhan. So, kamu dapat macam tu. Selesai. Okay, ada soalan? Nak tunjuk pemarkahan? Kalau macam kan cikgu buang kan yang bukan buang lah, maksudnya cikgu kan satu pecahan tu cikgu letakkan darab sana. So semua soalan yang macam ni boleh, memang dalam kerja boleh buat macam tu ke maksudnya? Yes, boleh. Macam ni yang darab tu, yang 1/2 ni kena nak didarabkan ke sana tu, boleh ke? Ya, boleh. Okay, so cikgu nak tunjukkan kamu satu lagi cara just in case kalau kamu kata, cikgu saya takut lah buat cara macam tu sebab biasanya pelajar dia lemah kat mana? Bila ada bawah tu nilai yang dia nak bawa ke sana. So, ini kalau kamu tak berapa yakin ini cara dia. Darab semua dengan 2. So, kenapa cikgu darab dengan 2? Sebab yang ni boleh hapuskan. So, 2 darab 8X jadi 16X. 2 darab negatif 12 jadi negatif 24. 2 darab setengah, kita dapat 1. Siap. Nampak tak?
So ada setengah pelajar dia buat cara macam tu. Supaya dia tak buat silly mistake. Okay, so sekarang ni kalau kamu nampak, wow, inilah 4 markah. Okay, so kalau kamu perasan, dia memang sengaja lah. Level of course soalan aras tinggi kita bagi pecahan. Okay, so kalau kamu jenis yang cikgu saya nak nyah pecahan ataupun nak buang pecahan, okay, so kita bawakan 2 ni ke sana atau kita darab semua dengan nilai pecahan tersebut iaitu 2. Okay, So bila kita darat itu kedua tu dah darat 2. So golongan tu kita buka sebab dia dah tak ada pecahan. So ada setengah pelajar dia terus macam ni, dia darab dengan 2 lepas tu dia cancel macam ni. So bila cancel tu maknanya dia faham lah 2 darab dengan 2 dah habis, dah terhapus. Maka kat sini 8 darab macam biasa, ni darab macam biasa dan ni akan ambil yang biasa. 2x darab 3. Okay. So nampak macam mana soalan kita boleh bagi high level macam ni. Of course markah dia 4. So dia tu markah yang paling tinggi kita boleh bagi dalam SPM untuk setakat ni lah. Nombor 13 okey tak? Nampak macam biasa. Okay, 13 pun. Cikgu macam dah agak sebab biasanya bila gambar macam ni, dia kalau kamu perasan dia tak ada panjang-panjang cerita tau. Pop, cari nilai M. Budak nak nangis lah, nervous lah. Okay. So, cikgu nak salin dulu sekejap. Okay. Alright. Dia kata soalan 13 ni, Hx sama dengan M tolak X per X. Jangan lupa cikgu kata tadi, kalau X tak boleh sama dengan kosong bila ada pecahan So dia cari nilai M kat situ. So dia kata X kat situ 8 ada dan H mewakili M tolak X per X ialah anak panah negatif 1/2. Okay, so dia cari nilai. Alright. So sekarang ni cikgu dah tulis, kita boleh pergi kepada soalan dia Okay, so sekarang ni kamu nampak Hx mewakili M tolak X per X. Macam tu So sekarang ni cikgu akan menggantikan dia X ni kepada 8. Nampak So H8 sama dengan, tengok anak panah, H8 sama dengan negatif 1/2. Macam tu. Okay, kalau tak boleh nampak benda ni, alamak. So, X ni mewakili 8. So, 8 ialah negatif 1/2. So, once kita dah buat benda ni, kita boleh masukkan persamaan tadi. So, tadi H8, so kita gantikan bila nampak je X, gantikan kepada 8. Okay. So, sekarang ni, H8 ialah negatif 1/8. 1/8 pula, 1/2. So, negatif 1/2. Okay. So sekarang cikgu boleh darab silang. Ni cara darab silang. Ni darab ke atas, yang ni darab ke atas. So, ataupun kalau kamu tak selesa, kamu buat darab macam biasa yang macam tadi cikgu ajar tu. Tapi cikgu just nak tunjuk keadaan normal yang biasa ni cikgu sekolah ajar. So 8 darab negatif 1 jadi negatif 8. 2 darab dengan M, 2M. 2 darab negatif 8, negatif 16. Okay, so kita boleh selesaikan 2M sama dengan negatif 16 bawa sana jadi 16. Negatif 8 tambah 16 ialah 8. Maka M sama dengan 8 bagi 2, 4. Siap. Okay. Okay tak? Okay. Kalau bila darab tu kan, yang darab silang tu, yang negatif tu dia memang akan stay situ ke ataupun dia akan gerak dengan? Kamu decide. Macam kamu nampak kat sini, cikgu jenis yang tak akan ambil negatif tu. Biar je dia duduk kat situ. So, 8 ni just darab macam biasa. Sebab kalau kamu bawa negatif tu ke sana, kamu lagi confused. Tapi kalau kamu tak gerakkan, tinggalkanlah dia. Jangan pula tiba bawakan dia ke sana. Macam tu konsep dia. So, 8 darab 1, negatif ni cikgu tinggal, maka dia jadi negatif 8. 2 darab M tolak 8, nampak cikgu tinggalkan yang negatif tu masih lagi ada. So terus dapat macam tu. So inilah 2 markah, nampak biasa tapi tak semua pelajar boleh jawab. So ini untuk kamu ialah soalan aras tinggi. So aras tinggi yang 2 markah sahaja. Okay. Dengan keadaan
dengan keadaan ME 8 malah, apa maksud dia macam tu? Okay, in case kalau kamu nak tahu benda ni, kenapa M tu pemalar? Pemalar tu maksudnya nombor yang tepat ataupun nombor yang tetap. So, bermakna 4 yang kita dapat ni ialah nombor tetap dia. Maknanya cikgu tak akan berubah 4 ni. Tapi kan tadi kan X ni boleh bertukar huruf pula, boleh bertukar nombor kan. Sebab bila X ni bertukar nombor, dia akan tukar nombor lain. Tapi M tetap lagi sama. So M tu contohnya tadi ialah 4 tolak X per 4 per X. Dia tak akan berubah. Macam tu. Okay. Alright. So jom kita pergi kepada seterusnya.